Bioteknologi Sekejap dengar tak suara saya cikgu? Okey, dengar. Okey, sekejap. Nampak full screen tak? Okey, nampak bioteknologi. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. So saya akan terangkan pasal bioteknologi. So apa tu bioteknologi? So bioteknologi ni dia satu bidang yang diguna teknologi ataupun kaedah untuk dimanipulasi organisma. Tujuan dia untuk hasilkan ataupun ubah suai sesuatu produk biologi tu. So dia guna bioteknologi ni untuk hasilkan something new. Macam tu. So tujuan dia first untuk tingkatkan mutu hasil keluaran ternakan ataupun tanaman. Contoh dia macam ni, satu pengusaha ladang ataupun dusun, contoh saya ambil ladang lembu kan. So contoh pengusaha dekat situ dia nak hasilkan susu lembu yang dengan cepat dalam masa yang cepat and banyak dalam satu masa. So dia guna bioteknologi ni untuk percepatkan proses dia dekat situ. Tu maksud dia. Yang kedua, untuk membangunkan penggunaan mikroorganisma. Mikroorganisma ni kan benda yang kecil, kita susah nak communicate dengan dia. Dia bukan macam manusia ataupun haiwan. So dengan guna bioteknologi ni, kita still boleh communicate dengan mikroorganisma tu even though dia kecil macam tu. So setiap aktiviti bioteknologi yang guna organisma ni benda hidup. Tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, benda tu dia akan jadi complicated sebab benda tu bernyawa. So disebabkan tu ada ahli saintis ataupun doktor-doktor dia dah klasifikasikan ikut warna. Dekat dalam buku teks, warna dia ada sikit je tapi saya ada buat research. Dia ada warna hijau, putih, kuning, merah, ungu, emas, jeruk, warna jeruk. Dia macam warna purple-purple maroon sikit, warna hitam and warna biru. Setiap maksud tu dia ada, setiap warna tu dia ada maksud dia. Dia bukan just main bagi je, no, dia ada maksud dia. So first, warna biru berkaitan dengan perairan, warna hijau berkaitan dengan pertanian, warna hitam berkaitan dengan perubatan, biology war, warna kuning berkaitan dengan pemakanan, warna putih berkaitan dengan perindustrian, warna merah berkaitan dengan perubatan, ungu berkaitan dengan undang-undang, emas berkaitan dengan bioinformatik, macam sains komputer, and dan last sekali warna jeruk tu berkaitan dalam bidang pendidikan. Okay, so bioteknologi ni dia ada 10 jenis dekat dalam bioteknologi ni. So first, apa dia? So first is industri berasaskan mikroorganisma. Yang kedua, perubatan dan kesihatan manusia. Yang ketiga, bioteknologi marine. Yang keempat, bioteknologi alam sekitar. Yang kelima, undang-undang, etika dan falsafah. Yang keenam, berkaitan dengan pemakanan. Yang ketujuh, berkaitan dengan perang biologi. Yang ke-8, bioinformatik dan sains komputer. Yang ke-9, bioteknologi gurun dan kawasan kering. And last sekali, proses meningkatkan hasil pertanian. Okay, so dia ada 4 aplikasi dalam bioteknologi ni. First, terapi jin, pemprofilan DNA, penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. And last sekali, pembersihan tumpahan minyak. Tapi hari ni saya terangkan pasal terapi jin je. Okay, terapi jin ni apa? So, biasanya doktor akan guna untuk rawat ataupun mencegah sesuatu penyakit genetik. Penyakit genetik ni dia bukan, dia something complicated. Dia bukan macam penyakit yang berjangkit melalui air ataupun udara. Kita boleh elak, contoh macam Aedes, dengue. Kita boleh elak macam buang air bertakung and all those things. Tapi penyakit genetik ni dia berkaitan dengan dalaman, berkaitan dengan kromosom, DNA, gene. So disebabkan tu, diorang guna terapi jin ni untuk rawat penyakit genetik tu. Terapi jin ada 2, satu secara somatic sel, maksudnya dia berkaitan dengan sel selain daripada sel pembiakan, selain daripada ovum dengan sperm. Yang kedua melalui titisan germa, sel germa lah sperm dengan ovum. Secara somatik ni dia punya risk, dia tak berapa riski sangat berbanding dengan titisan germa sebab efek daripada terapi jin ni dia hanya akan efek dekat individu tu je. Dekat patient tu je. Kalau titisan germa dia boleh dia boleh bagi kesan dekat next generation dia sebab dia berkaitan dengan sperm dengan ovum. Sperm dengan ovum kan dia ada DNA dalam dia. So bila sperm dengan ovum tu bersenyawa, so maybe boleh efek dekat anak yang akan dilahirkan macam tu. Laju sangat ke? Tak, okey je. Okay, penyakit, antara penyakit yang boleh dirawat guna terapi jin ada banyak, tapi saya bagi contoh 6 kat sini. First, dystrophy otot.
Otot-otot yang mengawal pergerakan perlahan-lahan menjadi lemah. Yang kedua, sisik fibrosis, kerosakan teruk pada paru-paru, sistem pencernaan dan organ lain dalam badan. Sisik fibrosis ni dia punya kandungan lain di dalam badan dia terlampau sangat. Dia tak macam manusia normal. Yang ketiga, leukemia, barah darah dan sumsum tulang. Leukemia ni kanser darah putih. Yang keempat, limfoma, pertumbuhan sel yang berganda dan tidak terkawal dekat dalam sel limfa. Yang keempat, melanoma, bentuk barah kulit yang bermula pada sel melanosit yang mengawal pigmen pada kulit. Siapa yang kena melanoma ni, dia punya, kalau korang boleh try search dekat internet, dia punya warna kulit dia tu kan, setempat ada warna putih, setempat ada warna kulit dia yang macam biasa. Tu siapa yang kena melanoma. And last sekali, sarkoma, barah yang jarang terjadi yang berkembang di tulang dan tisu lembut termasuk lemak, otot, saluran darah, saraf, tisu kulit dalam dan tisu berserat. Okey, antara langkah-langkah asas dekat dalam terapi jin. First, jin yang mempunyai jin abnormal. Dari mana kita ambil? Dari sel darah ataupun daripada sumsum tulang. So daripada situ kita akan keluarkan jin yang rosak tu, DNA yang rosak tu. So dekat dalam satu rantai tu, dia akan ada rosak, ada yang normal, ada yang abnormal. So yang abnormal tu lah kita nak fix dia. So macam mana? So kita akan masukkan, sisipkan jin yang normal. Kita guna apa? Kita guna virus. Tak bolehlah main masuk je macam tu kan sebab dia berkaitan dekat dalam badan. So kita akan suntik virus. Bila virus yang bawa jin yang normal tu, dia akan melekat dekat jin yang abnormal tadi. So bila jin yang abnormal tu dah ganti dengan jin yang normal, so dia punya satu rantai dekat dalam DNA tu boleh function macam biasa balik sebab semua dah normal. Dah tak ada yang rosak dah. Macam tu. Sekejap. Allahu Akbar. Oh, okey dah. Ada apa-apa nak tanya? Sampai situ je? Slide saya ni ada lagi satu sebenarnya cikgu. Tapi saya salah. Macam Present nak pula. missing lah. Oh ya, ada lagi ni. Apa-apa Okay. nak tanya? Soalan. Ada soalan tak? Faham semua? Kelas? Aisyah. Ada soalan? Tahu cikgu. Tak ada. Sabrina. Ya. Ando ke depan sikit. Apa cikgu saya tak dengar? Ando ke depan. Daripada awal. Oh, sekejap. Tak ada soalan saya tanya. Okay. Hello. Apa hang ni? Tak boleh. Sekejap cikgu. Tak nampak Dah tak ada lah. Okay. Okay, slide number 2. Slide yang kedua. Okay, definisi ya. Okay, kelas tengok betul-betul soalan definisi bagi bioteknologi, berikan maksud ataupun definisi apakah dia bioteknologi. Okay, dia punya main dia untuk apa, and then apa dia punya aktiviti. Okay, slide ketiga. Okay. Okay, yang ini okay, dalam buku teks. Okay, ada soalan. Okay, Sabrina, bioinformatik. Bioinformatik. Slide yang kelima saya rasa, keempat. Tengok. Nombor 8 tu ya cikgu? Ni, bioinformatik. Ada soalan. Apa dia? Bioinformatik tu dia berkaitan dengan alamak, saya tak sure lah, tapi berkaitan dengan komputer rasanya. Dia panggil biological data kan cikgu? Yes, informatik. Dia lebih kepada teknologi komputer tapi berkaitan dengan medik lah. Okay, lebih kepada perubatan lah. Contoh nak detect darah yang tercemar ataupun ada virus ataupun tak. Dekat makmal tu ada satu alat khas yang memang semua peralatan di makmal tu memang semua menggunakan komputer. Tapi dia specialize untuk di makmal sahaja untuk detect apa bahagian ataupun masalah bagi bahan yang dikeluarkan daripada badan manusia. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia berkaitan dengan komputer tapi melibatkan sistem perubatan daripada
bahan-bahan dalam badan kita ni boleh detect, okay, sama ada virus ataupun tidak. Itu bioinformatik. Contoh mudah lah, saya ambil kit untuk detect COVID-19. Kit tu, kit dengue, kit HIV, kit yang kecil tu salah satu cara untuk kita dapatkan maklumat. Okay. Nak buat benda tu pun kena ada teknik dia, menggunakan komputer dan sebagainya. Kalau kit tu tak nampak, awak boleh tengok sendirilah. Mungkin pergi hospital boleh nampak peralatan di makmal-makmal tu. Itu semua melibatkan bioinformatik. Okay. Boleh Alisha? Okey tak? Jelas tak? Boleh ya? Okey, boleh. Okey, lagi soalan lain? Ada soalan lagi? Okey, yang lain-lain ni lebih kepada contoh-contoh biotech. Ini semua bioteknologi lah. Okay. Dan sekarang sebenarnya kalau awak tengok daripada COVID tu, ini salah satunya. Okay. Biology war, okay. Perang biologi. Tapi dia punya, apa tu orang kata, orang yang mulakan tu, kita tak tahulah apa dia punya mindset dia. Tapi boleh dianggap lah ini salah satu perang biologi sebenarnya yang mana ke arah yang negatif lah. Bijak, excellence dalam bidang perubatan tapi salah guna. Contohnya banyak, sebelum ni pun pernah ada virus yang dihantar melalui pos dan sebagainya. International punya orang kata international punya cara untuk dia nak serang satu negara, adalah dia guna cara ni lah. Dan ini lagi membahaya daripada perang guna pistol senapan tu yang awak nampak tu, guna bom dan sebagainya. Okay. Okay, kemudian kita ada undang-undang etika dan falsafah ni. Contoh awak boleh tengok dari segi pemakanan, dia ada kaitan produk-produk yang dikeluarkan tu perlu mendapat kelulusan dan sebagainya. That's why tak boleh sebarangan barangan kosmetik dan sebagainya, perlu melalui undang-undang dan etika serta falsafah semua ni lah. Okey, kemudian berasaskan mikroorganisma ni banyak ya, biotech ni. Okey. Di kilang-kilang yang paling glamour yang awak biasa tahu yogurt lah, okey, gunakan mikroorganisma, okey, untuk industri makanan dan sebagainya. Semua ni berkait sebenarnya. Okey. Okey, yang ini siapa faham? Ili Nobalkis ada? Ada? Dan saya je. Okey, ada. Apa yang awak faham biotech gurun dan kawasan kering? Biotech gurun, cikgu. Tak sure, cikgu. Okey, tapi tak ada soalan okey. Tak apa, kita tanya Sabrina pula. Sabrina, apa dia ni? Ada yang tak mungkin tak jelas, tapi itulah. Tak nak tanya, okey. Okey, Sabrina. Kalau kawasan gurun tu maybe macam diorang buat research pasal organisma hidup kat situ ke guna bioteknologi? Buat research. Okey, kalau gurun, kalau kat Malaysia ni dekat mana agaknya? Bukanlah macam pada pasir tu, dia macam tempat yang lapang lah. Kalau kat Malaysia kat mana? Tahu tak? Kat Malaysia ada ke cikgu kawasan pandai macam tu? Kering. Dia tak banyak tapi adalah. Kalau awak belajar geografi saya rasa ada. Tapi kecil je kawasan dia. Agak-agak kat mana? Saya tak sure lah cikgu. Oh, yang lain? Dah tinggal apa? Country tak ingat dah. Okay. Kalau gurun Kelantan ataupun ada satu tempat dekat Negeri Sembilan. Cuma nama saya lupa. Ada apa? Satu tempat yang Kuala Pilah bukan? Ya. Okey, ada pun. Dia memang kawasan kering. Maksudnya lain daripada tempat lain lah. Okay? Satu lagi jangan silap faham, Gurun Kedah ya. Itu nama tempat, Gurun Kedah, bukan kawasan kering. Nama dia Gurun. Okay. So sebenarnya kawasan-kawasan tersebut kalau di padang pasir Tanah Arab tu memang ada industri khas untuk mengaitkan dengan mikroorganisma dan sebagainya. Okey. Ada lagi soalan?
Saya tanya mungkin. Yang color-color tu kena tengok ya. Sebenarnya awak boleh aplikasi dalam kehidupan seharian. Pergi kat kedai tu, beli barang tengok color-color tu sebenarnya ada makna bukan saja-saja. Okay, so kalau tak ada kita pergi DNA profiling. Alia Nafisa. Ya, go. Ya. DNA profiling. Ya. Production. Haiman Syafiq ada tak? Mana nama Haiman? Haiman? Senyap. Haiman ada je kot. Haiman ada. Ada. Tak nak jawab. Haiman dengan Firas, siapa yang buat production insect ni? Firas yang production insect cikgu. Haiman yang importance of biotechnology. Okay, yes. Okay, betul. Saya tertukar yang tu. Okay, so Alia dulu. Nampak yang kan? Okay, nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak bentangkan pasal aplikasi bioteknologi dalam kehidupan iaitu pemprofilan DNA. Okay. Pemprofilan DNA ni adalah teknik yang digunakan oleh forensik untuk mengenal pasti individu berdasarkan DNA mereka kecuali kembar seiras. Sebab kembar seiras ni dia ada DNA yang sama kan. Set DNA manusia adalah berbeza daripada DNA haiwan walaupun kita ni dikenali sebagai haiwan jugalah sebenarnya. Di kawasan bukan pengekodan genom individu terdapat DNA satelit. DNA maksud yang ini adalah turutan DNA panjang yang terdiri daripada urutan base berulang yang disebut ulangan tandem pendek atau dalam bahasa Inggeris dia dipanggil short tandem repeats STR atau microsatelit. Setiap individu berkemungkinan mempunyai bilangan ulangan yang berlainan pada lokus DNA satelit tertentu. Mereka akan menghasilkan pemprofilan DNA yang unik. Fungsi dia yang pertama sebab kita dah tahu daripada maksud dia pun digunakan oleh forensik kan. So untuk mengenal pasti penjenayah, menyelesaikan pertikaian identiti ibu bapa sebenar dan mengesal penyakit genetik. Dan juga menguji keserasian penerima organ dengan penerima. Langkah-langkah yang digunakan dalam pemprofilan DNA, yang pertama sampel darah, air mani atau kulit diambil dari tempat kejadian. DNA diekstrak daripada sampel. Kemudian enzim pembatasan memotong DNA kepada fragmen DNA yang berlainan saiz. Fragmen DNA ni maksud dia DNA fragmentation is the separation or breaking of DNA strands into pieces. Maksudnya kita ni pecahkan DNA itu dalam beberapa bahagian atau cebisan yang berlainan saiz. Sampel yang kini mengenai fragmen DNA yang berlainan saiz dipisahkan melalui electrophoresis gel. So yang seterusnya fragmen DNA yang berlainan saiz dipindahkan daripada gel ke membran nylon. Prop radioaktif ditambah kepada membran nylon. Filem X-ray kemudiannya diletakkan di atas membran nylon dan step terakhir dia ialah filem X-ray diproses dan kedudukan jalur DNA yang berbentuk profil DNA akan dihasilkan. Macam dalam buku teks muka surat 286. Surat 286. Proses dia 287. Okey. Lintasan sejarah. Proses pemprofilan DNA ini telah dicipta oleh Sir Alex Jeffreys di Universiti Leicester pada tahun 1985. Inilah tokoh yang buat pemprofilan DNA ni. Pemprofilan DNA ini digunakan untuk siasatan forensik, ujian mengenal pasti ibu bapa, mengesal penyakit genetik dan menguji keserasian penerima dan penerima organ. Macam kalau kita selalu tengok yang dalam cerita police crime scene tu, kan polis akan letak tanda-tanda macam nombor-nombor ni. Lepas tu nanti dia akan ambil sampel daripada mangsa. Contoh dia akan ambil darah ni ataupun dia akan ambil rambut perempuan ni. So yang ni lah electrophoresis gel ni. Lepas tapi sekarang ni kan semenjak teknologi dah makin berkembang, kita dah tak guna electrophoresis gel ni. Kita gunakan nama dia CRISPR-Cas9. Tak ada dalam buku teks. Saya buat kajian sendiri. CRISPR-Cas9 diadaptasi.
Apa Ada itu? gambar tak? Ada ke? Tak ada gambar. Tak apalah. Yang lain kita Google lah. Okey, teruskan. CRISPR-Cas9 diadaptasi dari sistem penyuntingan genom yang berlaku secara semula jadi dalam bakteria. Bakteria berada di bawah serangan berterusan dari virus, jadi mereka menghasilkan enzim untuk melawan jangkitan virus. Bila-bila masa enzim bakteria berjaya mematikan serangan virus, enzim kecil yang lain akan datang bersama. Dapatkan sisa-sisa kod genetik virus dan memotongnya kepada serpihan kecil. Enzim kemudian menyimpan serpihan tersebut dalam ruang CRISPR dalam genom bakteria itu sendiri. Apabila jangkitan virus baru berlaku, bakteria menghasilkan enzim serangan khas yang dikenali sebagai Cas9, membawa bersama kod genetik virus yang tersimpan seperti mugshot. Apabila enzim Cas9 menjumpai virus, mereka lihat adakah RNA virus berpadanan dengan yang ada dalam mugshot. Sekiranya berpadanan, enzim Cas9 mula memotong DNA virus untuk menetralkan ancaman. Kira CRISPR-Cas9 ni digunakan. Alia, Ada slide tak? Yang Alia sebut tu ada slide tak? Tak ada, saya tak masukkan lagi. Okey. Okey, teruskan. CRISPR-Cas9 ni dia digunakan untuk apa tadi? Dia digunakan untuk ni lah mengesan COVID-19 berbanding guna electrophoresis gel ni kan. Sebab kan kita boleh guna untuk mengesan penyakit genetik. Itu je lah. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Bila ego. Itu je? Okey. Soalan? Tak ada soalan, saya tanya. Cepat. Tak ada cikgu. Boleh. Faham ke? DNA profiling ni bukan mudah ya. Alat yang digunakan tu, kalau awak ambil bidang microbiology memang boleh lihat lah alat ni digunakan ya. Dan awak akan dilatih macam mana nak dapatkan DNA profiling tu. Jadi memang satu yang agak kata mencabar lah ya. Kalau dah biasa lain lah cerita kan. Kalau mula-mula tu memang ambil masa jugalah ya. So siapa yang kalau dulu awal-awal form 4 selalu saya tanya siapa nak jadi forensik, ada yang berminat untuk jadi forensik. So ini adalah salah satu cara bagaimana seorang forensik tu bertugas yang mengaplikasikan teknologi biotech ni. Okey. Bioteknologi ni sangat penting dalam bidang forensik. Okey. Siapa yang betul-betul minat tu kena faham cara detail lah. Yang nak jawab exam pun kena faham juga. Okay, so ini sebenarnya satu bidang yang sangat menuntut kesabaran yang tinggi dan keberanian. Okay, ada tak yang nak jadi forensik ni? Kalai yang jadi forensik ke? Saya tak cikgu. Tak minat? Tak minat. Okay, so daripada forensik ni lah awak boleh detect keturunan ataupun penjenayah, semua dah diceritakan tadi. Cuma cara tu awak boleh fahamkan step use in DNA profiling tu, step-step dia tu macam mana dia mula daripada mengambil sampel darah, okay, kemudian sampel kulit dan sebagainya, kemudian dia extract, lepas tu barulah proses pemotongan enzim ya. Kena faham ni, yang bukannya potong pisau biasa tu ya. Ini ada cara dia, kaedah dia. Okey, langkah-langkah untuk mendapatkan DNA ni. And then data, kalau kat Malaysia ni data tu masih lagi macam tak secanggih di barat sana lah. Data DNA setiap individu, setiap rakyat ni. Okay. Sebab kalau awak tengok cerita-cerita forensik movie yang Mak Saleh tu, dia punya data tu lagi complete lah. Letak dia terus dapat siapakah orang yang merompak, penjenayah dan sebagainya. Okay. Jadi awak saintis-saintis yang berminat ni bolehlah teruskan dengan membuat bioteknologi yang lebih canggih masa akan datang lah. Okay. Kalau tak ada saya teruskan. Mungkin masa buat soalan nanti kena tengok balik. Baru boleh cerita balik langkah-langkah ni ikut pada kehendak soalan. Okay, seterusnya production insect. Okay, production of insect tolerant plants. Firas? Mana?
Ada tak? Firah Iskandar. Dia start dalam Gmeet rasanya tu. Dia tak masuk ke apa ni? Rasanya. Saya dah tulis ni, dia yang present. Ni hari ni memang dia tak ada ni. Tak masuk lah. Sekejap saya cari nama. Dia tak ada ego. Tak ada cikgu. Dia tak ingat ke memang tak nak masuk ni? Tak ada nama dia. Okey, tak apa. Kita teruskan. Ni. Hidup. Haiman dah ready ke? Kalau Haiman present boleh? Haiman, boleh tak? Ke Haiman nak present yang tajuk Haiman je? Okey, tak apa. Tak ready. Okey, so saya tunjukkan ni untuk ni kes apa ni? Kes lupa ke melarikan diri ni. Okey, production ya. Okay, kita tengok aplikasi. Okay, nampak slide saya? Boleh ya? Cikgu tak nampak je. Tak ada cikgu. Saya dah share tapi okey. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okay. So tadi kita dah tengok aplikasi biotech, kemudian sekarang kita tengok perbandingan ataupun penghasilan dari segi saya takut salah tajuk ni. Okey. Tumbuhan bertoleransi dengan serangga perosak. Okey. Okay, so untuk aplikasi ni ada 4 ya. Sebelum ni dah diterangkan tentang terapi gen, DNA profiling yang tadi. Okay, kita tengok yang ketiga, penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Masyitah ada? Masyitah? Fazana? Ya, Masyitah ada pun. Yes, teacher. Okay, tak apa. Masyitah dulu. Toleransi tu apa? Faham tak maksud perkataan toleransi tu? Masyitah? Macam bertolak ansur. Kalau manusia bertolak ansur, kalau ini untuk tumbuhan ni dia boleh tolerate apa tu? Berkongsi macam tu. Berkongsi penghasilan tumbuhan, berkongsi serangga perosak macam tu. Bukan. Apa dia toleransi? Okey, Fazana nak tolong. Ada sikit-sikit je Masyita. Okey, Fazana apa dia? It can withstand the insects. Boleh tahan the insects, I think. Okey, tolerate maksudnya tahan. Maksudnya boleh survive lah. Boleh survive, boleh tahan terhadap serangga perosak. Okey, thank you dua-dua tu. Penggunaan baka kapas tebal. Ni contoh dia. Macam mana tolerate dia dengan serangga ni, serangga perosak ni. Kita guna yang pertama sekali kapas tebal ni. Contoh kapas BT ya. Apa dia BT ni? Okey, ini dia. Nama bakteria Bacillus thuringiensis. Nama. Okey. Bukannya TB tuberculosis. Ini Bacillus thuringiensis. Okey. BT. Okey, di ladang-ladang kapas telah mengurangkan penggunaan racun perosak. Okey, maksudnya kat sini ladang untuk tanaman kapas ya. Kita biasanya guna je kapas tu, tak tahu asal usul kan. Jadi biasanya sebenarnya ada satu ladang khas untuk menghasilkan kapas ni. Kalau kat Malaysia ni kita panggil pokok kekabu. Tapi dia tak sama dengan kapas yang barat sana tu. Okay, pokok kekabu tu juga dalam bentuk kapas yang mana ambil daripada buah kekabu tu, keringkan dan kekabu tu boleh dibuat bantal, isi bantal tu and then buat tidurlah bantal tu Okay, so ini lebih kepada di ladang-ladang kapas yang besar di negara barat sana. Okay, jadi dia gunakan gene ni daripada Bacillus ni, dia suntik untuk mengurangkan penggunaan racun perosak. Jadi kapas tu tahan lah daripada serangga tu. Okay, so BT ni adalah sejenis bakteria yang dapat mengeluarkan bahan racun.
Jadi dia tak gunakan racun perosak, dia guna BT ni. Okay, so bila dia guna BT ni, confirm lah, okay, akan menjimatkan kos dan meningkatkan pengeluaran kapas. Jadi selamatlah tumbuhan tu. Okay, dia guna satu yang special ni, okay, gene ni. Jadi tumbuhan yang dihasilkan tu lebih berkualiti dan lebih banyak hasil dapat dikeluarkan. Jadi keuntungan tu lebih tinggi. Okey, selain kapas, dia juga digunakan dalam tanaman seperti jagung dan terung. So cara yang sama digunakan, jadi hasil yang diperolehi jagung tu dengan terung tadi dia dapat hasil yang banyak lah. Okay, sebab dia tak gunakan racun serangga. Okay, so serangga tu mati tapi dia tak perlu gunakan racun. Okay, kalau kita tahu racun ni memang beri kesan pada tumbuhan, lepas tu awak pula ambil ataupun kita semua ambil makan, lagilah beri kesan kepada kita semua. Okay, ini contoh kapas. Kapas biasa dengan kapas BT tadi yang telah disuntik dengan bakteria tadi. So gen yang menghasilkan toksin daripada bakteria Bacillus thuringiensis ni dimasukkan ke dalam genom tumbuhan. Okay, kemudian serangga perosak akan makan tumbuhan yang akan mengeluarkan toksin BT tadi. So BT ni dia akan keluarkan toksin. Toksin mengganggu sistem pencernaan serangga perosak dan menyebabkan serangga perosak akan mati. So that's why pokok ni tak perlu sembuh racun. Okay, cukup kita letak je BT ni. Jadi serangga yang makan tu akan makan BT tadi. So serangga tu yang akan jadi problem. Matilah dia. Dia punya sistem pemakanan serangga tadi akan rosak. Okay. So bagi tanaman jagung ataupun kapas tadi, dia akan selamat, okay, daripada ancaman serangga perosak tadi. Sebab ada BT tadi. Okay. Okay, so ini dia kesan BT kat atas serangga perosak. So jagung tak ada masalah. Jagung tak akan diganggu. Hasil dia tu lebih banyak lah. Okay. Tak ada pun jagung yang biji-biji jagung tu rongak ke apa kalau awak biasa terkena bila beli jagung tu. So ini lebih selamat lah digunakan. So yang ini tumbuhan biasa, yang ini tumbuhan GMO. Haryani, GMO apa? Baru belajar minggu lepas. Haryani? Jeffrey? Adri? Tengok tak nak menyahut tu. Akrobing? Adri ada. GMO apa? Genetically modified organism. Genetically modified organism. Okay, genetically modified organism. Okay, so lepas ni kena ingatlah GMO, GMF tu. Jangan lupa. So ini dia punya kesan. Okay, so kita tengok seterusnya contoh-contoh lain. Okay, ada lagi tak? Okay, tak ada dah contoh lain. Kita teruskan dengan pembersihan tumpahan minyak. Zul. Okay. Cleaning of oil spills. Mana Zul Hakimi? Silakan. Saya tutup saya punya ni. Ya, Ego. Boleh ada share screen tak? Ada, Ego. Okay. Okay, teruskan. Tumpahan minyak, apa yang berlaku? Macam mana aplikasi biotech digunakan semasa nak buat rawatan tumpahan minyak di lautan? Dia guna bakteria apa pula ni? Okay, Zul, boleh? Sekejap, Ego. Okay. Saya suruh orang yang share screen, Ego. Oh, ada assistant Assistant. Assistant. Mana assistant ni? Okay. Sekejap. Macam kenal je. Okay, teruskan. Bioremediasi. Bioremediasi ni dia berasal dari dua perkataan iaitu bio dan remediasi. Bio maksud dia kehidupan, manakala remediasi maksud dia tindakan atau proses penyembuhan. Jadi salah satu
cara bioremediasi dalam pembersihan tumpahan minyak dia digunakan untuk membersihkan bahan cemar dengan menggunakan bakteria. Kaedah ini berkesan untuk merawat pencemaran minyak akibat tumpahan minyak di lautan. Kebanyakan molekul di dalam minyak mentah petroleum dan produk petroleum yang ditulenkan dapat diurai secara biologi dengan menggunakan bakteria. Next. Sebagai contohnya Alcarnivorous Borcomyces iaitu sejenis bakteria yang bergantung pada minyak untuk mendapatkan tenaga. Telah digunakan dengan meluas untuk merawat tumpahan minyak. Maksudnya tumpahan minyak tu dia dapat dihilangkan dengan bakteria ni lah. Bakteria ni akan hilangkan tumpahan minyak secara menjadi. So dan lebih mesra alam. Next. So ini adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan kaedah ini. Kelebihan dia, bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia berbahaya dan lebih mesra alam. Selain itu, tidak melakukan proses pengangkatan. Maksudnya tak ada perlu alih-alih minyak tu, just guna bakteria lah. Akhir sekali, teknik pengolahannya mudah dan murah. Kekurangan dia memerlukan pemantauan yang intensif. Selain itu, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Terakhir sekali, memerlukan lokasi yang tertentu. Lokasi yang tertentu seperti kat laut lah. Okay. Itu saja, Ego. Itu saja? Okay. Hold dulu, jangan tutup lagi. Okay, soalan? Ada Faiz Zakwan? Cikgu. Teacher, what? Membuntuh. Saya nak tanya Ego. Okay, Faiz. Sekejap Faiz. Saya tanya Ego. Ya, Faiz dulu. Lokasi tertentu tu macam mana? Kat mana tu? Okay, Zul Hakimi ada jawapan? Lokasi tertentu tu macam dekat laut lah. Sebab tumpahan minyak tu kan dekat laut. So, bakteria tu digunakan dekat laut je. Oh, kira kalau macam kat atas tanah ke tak boleh lah? Tak boleh. Kat atas tanah bersih biasa je lah. Ni sebab dekat laut kan. Okay, boleh Faiz? Boleh ke, boleh ke? Okay, next. Fazana dah tanya tadi kan? Membutuhkan Okay. Zul. Maksud dia memerlukan. Memerlukan. Dia bahasa antarabangsa ni. Okay. Okay, thank you. Okay. Cikgu saya. Kalau ada soalan? Saya ada cikgu. So dia kata menghasilkan produk yang tidak kenal. So contoh cikgu, apa produk dia? Adakah produk dia radioaktif ke? Bahaya untuk tu ke? Lautan haiwan dekat lautan tu dia ada dapat efek tak daripada produk tu? Okay Zul. Soalan dia yang ini. Apa maksud berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal tapi dia kekurangannya? Apa maksud dia apa tu? Dia produk yang baru, so ramai tak tahu. Hasil daripada maksudnya? Dia kata menghasilkan produk tidak dikenal ni, dia ambil daripada mana tu produk tu? Produk apa tu? Maksudnya ni lah Ego yang cara bio ni lah menggunakan bakteria ni. Ramai tak tahu. Okay. Jelas tak Kalai? Boleh cikgu jelas. Boleh ya. Sebab ini rujuk kepada kekurangan bioremediasi yang digunakan dalam kaedah pembersihan minyak. Jadi dia kata produk tu tak terkenal lah walaupun dia ada potensi tapi produk yang dihasilkan tu susah ataupun orang tak berapa tahu. Okay. Betul Ego, betul. Okay, kelebihan tidak melakukan proses pengangkatan. Ni macam mana pula ni? Tidak melakukan proses pengangkatan. Angkat apa tu? Zul? Maksudnya dia tak ada perlukan tenaga apa-apa lah untuk alihkan minyak tu. Yes. Okay. Maksudnya bila kita gunakan bakteria tu, just saintis tu letak je kat situ, orang yang terlibat tu.
And then minyak tu akan di-clearkan oleh bakteria tersebut. Okay, mudah dan murah lah. Tapi kekurangan dia lokasi tertentu, maksudnya terhad bukan semua tempat. Dia fokus hanya kepada kawasan tumpahan minyak sahaja. Okay. Okay, pemantauan yang intensif maksud dia kalau tak pantau tu macam tak boleh lah kena pantau. Jadi kekurangan dia tak boleh tinggal macam tu je. Okay. Ada lagi soalan? Teacher, how to pantau? Like just look at it or what? Okay. Fazana. Okay. Zul, macam mana nak pantau tu? Zul? Ya, Cik Ego. Apa maksud pantau tu? Macam mana nak pantau? Pemantauan yang intensif. Hello? Maksud dia kena ada orang yang mahir lah pasal bakteria ni. Dia akan pantau perkembangan dia semua. Macam tu lah. Dia akan pantau pH value kan cikgu? Toxicity dia. pH air laut tu, kemudian BOD pun diperlukan sebab dia nak tengok pencemaran. Sama ada air tu masih ada lagi pencemaran ataupun tidak. Maksudnya pemantauan intensif ni memerlukan pemantauan yang khusus. Okay? Tak boleh tinggal macam tu je. Maksudnya letak bakteria tu tinggal, tak boleh. Jadi dia letak sini kekurangan sebab dia tak boleh dibiarkanlah. Maksudnya kena ada orang yang khusus secara intensif kena jaga betul-betul sama ada laut tu dah clear atau belum daripada tumpahan minyak tersebut. Okay, boleh Fazana? That means like they have to visit the affected site quite often lah to have tests. Yes, maksudnya pegawai yang terlibat tu kena make sure tumpahan minyak tu dah clear. Okay, itu intensif tu. Okay. Next question ada? Ada last sekali cikgu, satu je. Kan kita taruh bakteria tu dalam laut cikgu. Lepas tu dia dah akan degrade apa yang oil spill tu. Lepas tu apa jadi cikgu? Okay. After process, after degrade tu, bakteria akan dibuang ke bakteria tu akan kompos sendiri ke apa? Okay, Zul jawab dulu. Lepas tu baru saya tolong. Pak Zul. Cari saya tak faham. Lepas letak bakteria tu, minyak tu dah clear, apa jadi pada bakteria tu? Betul Kalai? Macam tu? Betul juga. Tu. Okay. Tak apa, kita dengar jawapan Zul dulu. Tak pasti aku. Tak pasti. Okay, Fazana dah tolong tu, convert to hydrogen. Carbon dioxide dah. I think. Okay, itu pandangan Fazana. Okay, untuk bakteria tadi, okay, dia ada tempoh dia. Bila dah clearkan semua tu, okay, dia akan terurai. Bakteria ada jangka hayat dia. Habis dia punya tugas tu, tempoh masa dia, jangka hayat dia dah akan terurai dan kita tahu kawasan laut tu luas kan. So clear macam tu je lah. Okay, dan convert to hydrogen, methane, dia tak macam dalam fire bakau tu ya, gas metana tu. Sebab nama bakteria tadi, bakteria apa nama dia tadi? Okay, Alcanivorax, okay, Borcomensis ni. Dia memang khas untuk merawat tumpahan minyak, okay, pencemaran. Jadi dari segi hidrogen ataupun gas metana ni, dia tak dia bukan ke arah itu. Sebab dia bukan membahaya. Kalau gas metana memang bahaya. Sebab lepas pencemaran tu di-clearkan, okay, tumpahan minyak tu di-clearkan, laut tu dah jadi natural balik. Maksudnya tak adalah tak boleh guna dah. Memang dia akan balik pada natural. Maksudnya semua hidupan boleh survive macam biasa. Dan yang change to carbon dioxide ni yes, okay, itu yang akan ditukarkan lah. Sebab dia akan terbebas ke sekitaran apabila jangka hayat bakteria tu dah habis. Okay, boleh tak Kalai? Boleh. Okay. Mungkin detail kita boleh buat pembacaan lagi lah. Okay, ada lagi soalan lain? Ada? Kalau tak ada, teruskan sebab kita pun ada sikit masa lagi ni. Last sekali, besok boleh bincang benda lain. Last sekali, importance of biotech in life. Okay, thank you Zul. Thank you semua. Next.
Haiman Syafiq. Okay, go. Ya saya cikgu. Ya, teruskan. Last topik Okey, form jap, 5, syllabus terakhir. Bukannya habis syllabus Korea ya. Kita banyak lagi benda nak buat ni. Okay, share screen ada? Ada. Okay. Sekejap Okay. Okay, importance of biotechnology in life. Okay, ada. The field of biotechnology has developed rapidly in Malaysia and has country. Have you ever heard of the first clone ship called Dolly? Okay, Dolly ni dia punya cara dia disenyawakan by fusing the nucleus from a mammary gland cell of a fin dorsal ewe into an enucleated egg cell taken from a Scottish black-faced ewe. So ada dua baka. Dia satu yang kalau fin dorsal ni dia ambil dari mammary gland cell, lepas tu dia diffusing dia punya nucleus tu fusing. Lepas tu lagi satu Scottish black-faced ewe baka lagi satu ni dia ambil dari enucleated egg cell. Lepas tu dia disenyawakan. Okay, faham Ini dah ada form 4 kena ingat balik cara Dolly dia hasilkan. Biotechnology is often associated with agriculture, industry, nutrition, medicine and other fields. Rapid development in biology and technology has replaced the old method with the current and sophisticated approach. Sophisticated tu canggih in producing many type of product that benefit human. Besides contributing to increase the yield in food, agriculture and medicine, biotechnology also improve a country economy, specifically in the industrial sector. Okay. Jadual ni dia bagi tahu pasal important of biotechnology dalam setiap sektor. Macam agriculture, dia dapat produce the best livestock and crop breeds. The tissue culture method and cloning technique have expedited plant reproduction. Dia boleh produce padi varieties which give more yield and mature faster. Animal cloning enable mass reproduction and produce disease-resistant clone. Last kali dia boleh use of hormone expedite animal growth and maturity. Kalau dari bidang medicine pula, dia boleh modify the genetic content of an individual, reduce the risk of mental disease, prevent specific disease such as cancer and inherited disease. Human with dwarf genetic can have normal children. Lepas tu dia boleh assist mother with difficulty to conceive. Kalau bidang forensik ni ada satu je, dia boleh buat can identify criminal based on tissue or body fluid such as blood, semen, skin or hair follicle. Kalau environment ni, microbes can expedite decay of waste product created by human. Microbes can also degrade faces completely. Last kali dia boleh reduce pollution to protect human and the environment. Ada soalan? Ada Soalan sekejap, tunggu dulu. Okay, apa tu? Thank you. Okay, ada pepatah tu. Bacalah sikit Main. Ada pepatah terakhir. Slide terakhir tu. Ini saya saja sebab saya rindu Firas, Kamal dengan Edri. Itu saya letak gambar diorang. Okay, tak apa. Baca. Baca sikit nak dengar. Setiap indah tidak selalu baik. Tapi setiap kebaikan selalu indah. Menjadi penting tidak selalu baik. Tapi menjadi baik selalu penting. Selamat pagi cinta. Okay, untuk semua tu. Okay. Dah tutup dah. Okay, tak apa. So itu last topik importance of biology in life. Ada berapa 4 kepentingan tu
Ini soalan esei ya. Soalan esei yang mana nampak mudah tapi saya risau ayat yang digunakan tu. Okay? Saya risau ayat. Cikgu, Fira dah masuk. Okay. Kalau dia dah ready, boleh juga dengar lagi sekali walaupun saya dah bentang. Mungkin ada yang terlupa ke apa kan. Boleh Firas ingatkan balik. Okay, Firas silakan. Ada masa lagi? Pergi mana tadi? Pergi mana? Jauh je pergi tu. Itulah jauh sangat sampai baru sampai. Itu masalah. Okey, teruskan terjawab. Tak apa, ulangan tak ada masalah. Okey, Haiman memang busy. Haiman busy sekarang ni. Okey, Firas. Sekejap, laptop saya dia lambat tu. Tak apa. Cuba. Daripada terang saja ke nak tunjuk slide tu. Sekejap. Kalau ada slide, tunjuk slide. Buat-buat rugi je tak tunjuk. Ni tu pasal lah. Zul. Sekejap. Sekejap ke. Saya nak open slide saya sekejap ke. Okey. Sementara tu saya ringkaskan yang tadi ya. Saya sembang sekejap yang 4 bidang tadi ya. Yang berkaitan dengan soalan. Firas dah ready, tolong teruskan ya. Tolong keluarkan je slide tu. Okey, sementara saya cakap ni. Okey, lagi saya 3 minit je. Cepat sikit. Okey, so bidang tadi, bidang pertanian, perubatan, forensik, persekitaran ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan bioteknologi. Sebab tu sekarang ramai petani moden ya, walaupun lulusan ijazah, okey, tapi dia berminat dengan bioteknologi ni, dia tak minat dengan kerja-kerja dengan berkaitan dengan kepengkeranian dan sebagainya. So jadi petani moden sebab sekarang ni kalau dia terlibat dengan pertanian, hasil yang diperoleh tu cepat, okey, dan sangat menguntungkan, sampaikan mengalahkan, boleh jadi jutawan ya. So kena ambil tahulah bioteknologi ni. Jadi kemudahan dia tu banyak. Okey, hasil yang diperolehi lebih matang, lebih orang kata lebih berkualiti. So bila nak jawab soalan esei 10 markah tu, awak masukkan 4 poin ni, okey, pertanian, perubatan, forensik, environment ni, and then huraikan. Okey, huraikan setiap satu poin tu. Okey, jangan buat kotak macam ni pula. Okey, ambil satu kataan pertanian, lepas tu huraikan. Bidang pertanian merangkumi apa kelebihan menggunakan bioteknologi ni dalam bidang pertanian. Okay, tumbuhan cepat matang, okay, tumbuh dengan baik. Okay, kemudian kalau padi dulu sekali setahun je zaman dulu. Tapi dengan adanya biotek ni, sekarang dah boleh ada yang 3 kali setahun. Okay, yang 2 kali tu dah lama, 2 kali setahun tu. Okay, bidang ni terus berkembang. Kemudian dari segi peternakan juga, ada yang jadi peladang bahagian peternakan. Kambing contohnya diklon. Okay, lembu, seladang, okay. Selembu, seladang dengan lembu dikacupkan. So hasil daging yang diperoleh itu lebih rasa berkualiti tinggi. Jadi itu contoh-contoh biotek yang digunakan. Okay, bidang perubatan ni pun banyak. Okay, modified the genetic contents. Okay, ini kita dah baru habis belajar tentang genetik ni. Jadi teknologi perubatan ni banyak menggunakan bahan-bahan genetik ni. Okey, kemudian mengurangkan risiko mental disease. Okey, mental disease, bahagian penyakit mental ni boleh dikurangkan dengan adanya biotek ni. Maksudnya dari segi penggunaan alat tu, setengah-setengah alat dicipta bagaimana nak mengurangkan stres seseorang individu tu. Ada cara dia, berkait juga dengan psikologi, okey, dalam bidang perubatan. Kemudian prevent specific disease such as cancer and inherited disease. Okay, so dari biotek ni boleh kita kurangkan, okay,
penyakit-penyakit yang sophisticated, okay, yang penyakit-penyakit baru yang muncul, okay, especially COVID-19 ni, okay, dari biotech tu kita boleh hasilkan teknik-teknik yang terkini untuk merawat penyakit keturunan dan juga penyakit-penyakit yang baru muncul. Okey, lepas COVID ni kita pun tak tahu lagi, jadi awak sebagai mungkin di kalangan awak nak jadi saintis dan sebagainya, bolehlah buat kajian. Okey, dah ready. Dah ready, share slide je. Lepas tu saya diam lah. Okey? Okay, go. Okey, kemudian okey, assist lagi. Okey, so itu contoh 4 forensik dan environment. Okey, kita dengar lagi sekali tentang risiko tadi. Apa tu? Production insect tolerant plants. Mungkin kita tengok versi ni pula. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning. Today we present about production of insect tolerant plants. Okay, firstly, farming cotton breed with high yield and resistance to pests such as BT cotton in cotton farms has reduced the use of pesticide. Okay. Poin pertama, penggunaan baka kapas yang tebal. Penggunaan baka kapas tebal yang bertoleransi. Ini saya terangkan macam mana saya faham ni. Okey, teruskan. Okay. Penggunaan baka kapas tebal yang bertoleransi kepada ulat perosak. Okey. Ulat perosak contohnya kapas BT. Okey. Di ladang-ladang kapas telah mengurangkan penggunaan racun perosak. Okey, itu poin yang pertama. Poin kedua, the BT crop is injected with gene from Bacillus ni nak sebut juga. Thuringiensis. Okay, Bacillus thuringiensis BT, a type of soil bacteria that secretes toxin. Okay. Tanaman BT ni disuntik dengan genes daripada yang cikgu cakap tadi tu, Bacillus thuringiensis BT ni. Okay. Bakteria. Okay. Bacillus thuringiensis ni sejenis tanah yang mengeluarkan bahan racun tersendiri. Okay. Dan nombor 2, this effort has saved costs by reducing the use of pesticides and also increase cotton yield. Okay, dengan langkah ni dapat menjimatkan kos penggunaan bahan-bahan racun, bahan-bahan serangga, betul kan ke? Okey, betul. Bahan-bahan serangga pembunuh serangga macam tu kan, kos racun makhluk perosak macam tu. Okay. Dia tak gunakan racun serangga. Okey. Okay, so bila serangga dah tak banyak, jadi penghasilan kapas tu makin meningkat lah. Yeah. Alright. Yang terakhir sekali, besides cotton, ada BT crops, corn and brinjal. Lain daripada kapas, tanaman BT yang lain, jagung dengan terong. Okay. So ni example dia. Yang first tu normal crop tu bila tak di-inject dengan Bacillus BT lah, dia inject dengan BT, so kapas dia tu macam biasa-biasa, tak menyala, tak cantik sama dengan jagung tu. Bila GMO crop ni, dia GMO apa maksud dia kot? Saya baru tanya tadi soalan. Genetically modified organism. Tadi saya tanya murid, saya tanya Kalai pula, Kalai boleh jawab tu. Genetically modified organism. Okay, tu genetically modified organism crop. Begitu. So yang ni bila dia dah di-inject oleh BT lah, so dia punya kapas tu dia jadi tebal, gebu dengan cantik sama dengan jagung dia. Macam tu lah. So ayat dia, gene that produce BT toxins from Bacillus thuringiensis is inserted into the plant genome. Okay, gene yang menghasilkan toksik BT daripada bakteria Bacillus thuringiensis
Gene cis dimasukkan ke dalam genom tumbuhan. Okay. Pest feeds on the plant which produce Bt toxin. Okay, serangga prosa akan makan tumbuhan yang mengeluarkan toksik Bt. Okay, toksik Bt maksudnya toksik Bt tu menarik juga perhatian serangganya tu Ya ke? Tak juga. Dia bukan menarik tapi dia akan mengganggu sistem serangga tu, sistem penghadaman serangga tu. Sebab serangga tu akan pergi dekat tumbuhan tersebut, buah-buahan tu semua tu. Okay, lepas tu bila dia makan tumbuhan tu yang telah disuntik dengan jin tu, dia punya sistem penghadaman serangga tadi akan rosak lah. So serangga akan mati. Lepas tu bila dia dah tahu, bila dia dah tahu ada jin tu, ada jin bakteria tadi dekat tumbuhan tersebut, jadi lepas tu dia tak akan pergilah. Dia baliklah cakap kat geng-geng dia. Sebab geng-geng dia pun tengok dia mati kan, jadi dia tak akan pergi. So that's why tumbuhan tersebut selamatlah. Gitu. Okay, macam tu Ego. Okay Ego. Okay, ada lagi? Terima kasih Ego. Tak ada dah. Okay, terima kasih. Dah habis masa dan dah habis silibus. Okay. So saya harap faham, dan untuk lebih faham stop Fauzi. Fast. It's an ad. Untuk lebih faham, kita kena buat banyak soalan. Barulah awak faham. Okay? Mungkin ada tajuk-tajuk yang masih blur-blur tu, kena buat soalan. Okay? So soalan yang akan membantu awak nak jawab dalam SPM nanti. Jadi besok, sebab silibus dah habis, kelas pukul 12 hingga 1:30. Okay, sejam setengah tu tolong masuk tepat pada masanya. Okay, ada hadiah lah ni. Hadiahnya apa? Ujian lah. Okay, saya akan buat test. Dan test ni tak akan saya kira bila habis 1:30. Jadi dia macam ujian betul lah. Cuma soalan objektif. Sebab saya nak ikut format SPM lah. 40 soalan sejam. Kalau SPM sejam suku. Jadi besok mungkin ada yang masuk lambat. Jadi saya ekstrakan sikit lah 5 minit. Okay? Jadi kita akan habiskan awal 5 minit untuk kita tengok macam mana nanti. Okay? Jadi sejam setengah tu cukup-cukup lah untuk 40 soalan. Cikgu, form 4 je ke atau form 5 ke atau gabung dua-dua? Okay. Untuk esok form 5 je lah cikgu. Form 5 dulu. Amboi. Sebab esok ada admit exam lagi sekali cikgu. Cantik lah tu. Semua sekarang musim exam dah. Awak dah habis dah. Sekarang ni dia kena musim, dah kena apa orang kata, memang kena awak dah kena punch dah. Okay. Kena boxing lah ni. Okay. So ingat ya, besok form 5 saja, objektif 40 soalan. Cuba masuk on time. Kalau habis lambat pun 5 minit je saya bagi. So siapa yang lambat tu rugilah sebab saya akan tutup lah soalan tu. Okay. Maksud saya bukan tutup. Maksud saya macam mana? Adalah nanti cara dia. Jadi tak boleh jawab lepas tu lah. Yang ada masalah je, masalah handphone ke apa, tolong PM saya segera. Okay. Share dengan adik ke apa, tolong PM segera. Tapi saya harap tak ada masalah lah. Sebab saya tahu awak admit selalu jawab ujian ya dengan kimia kan. So yang ada masalah PM segera. Jadi saya ulang lagi sekali, 12 hingga 1:30 ujian objektif 40 soalan. Okey, kejap ya, jangan keluar lagi. Okey. Tutup kelas dululah. Esok Ego. Esok. Esok okey. Esok lah sebab esok ada sejam setengah tu. Form 5 saja. Jadi jangan risaulah ya. Dan saya akan ambil lah markah ni nak tengok awak punya pencapaian kan. Jadi ni elok lah semua form 5 ni saya nak tengok sebab sekarang ni kita tengah sibuk duk buat peer semua ni. Okay, so saya nak tengok pencapaian bio form 5. Jadi 2 kelas ni. Okay, so yang tak ada dalam ni tolong bagi tahu kawan dan saya pun akan letak dalam Telegram nanti. Tolong peringatkan kawan-kawan masuk kelas cepat. Okay, dan bersedia untuk menjawab. Okay, so baca doa. Siapa? Wak Amir? Wak Amir ada? Lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih. Cikgu.